Okey, pelajar nampak tak saya punya skrin? Nampak Ego. Nampak, alhamdulillah. Okey. Jom kita tengok soalan yang pertama. Okey, so ni adalah soalan trial negeri 9. Jangan ada tersalah buat soalan pula buat Johor lah apa so make sure kenalah dengan topik kita pada malam ni. Okey. Okey, kita tengok soalan yang pertama Yang pertama, different type of chemical should be stored and disposed by using different methods. Okay, which of the following is the way to dispose substance with pH value less than 5 and more than 9? Okey, jadi yang pertama soalan ni dia menanyakan apa? Okey, bagaimanakah cara yang sesuai untuk kita dispose atau melumpuskan bahan, dan bahan itu dia adalah asid dan dia juga adalah alkali. Okey. Macam mana kita nak lumpuskan bahan yang asid dan juga alkali? Okey. So kalau kita tengok yang A, store in closed container and kept away from light and heat. So kalau asid and alkali ni dia not sensitive not sensitive to heat. Jadi tak ada masalah pun kalau ada heat ataupun light, tak ada masalah. Okay, boleh simpan di tempat yang terbuka lah. Dia bukannya kita panggil substance yang easy to vaporize so yang A ni kurang sesuai lah. Okay, so yang B, store in plastic bag and the solution be left to evaporate in fume chamber. Okay, so fume chamber ni untuk bahan-bahan yang mudah vaporize. Okay, yang mudah vaporize lah. Okay, so kita akan simpan dalam fume chamber. So macam saya katakan tadi, asid alkali ni tak perlu disimpan dalam fume chamber pun tak apa, ataupun kebuk wasap. Okay, and then yang C, pour directly into the laboratory sink. Tak sesuai sebab takut-takut dia korosif. Okay, so kalau korosif tak sesuai, tuang dalam sinki. Yang boleh kamu tuang dalam sinki ni macam salt solution. Kalau salt solution tak apa. Okay, salt solution, okay. Kan kamu ada lebihan iron to sulfate, kamu ada lebihan copper to sulfate, sodium chloride, okay, kamu boleh tuang dalam sink. Tapi kalau untuk chemical yang korosif, okay, yang korosif macam asid, alkali ni, so kena, tak boleh lah. Sekejap. So tak boleh lah dan sinki. So yang di store in closed label container. Okay, inilah cara yang paling sesuai. Mana-mana bahan buangan, okay, dia masuk dalam, simpan dalam bekas yang tertutup dan di label. Okay, selalu kita label ni lah. Okay, labelkan sebagai bahan buangan lah. Okay, so kena label. So yang A tu hampir-hampir betul lah tapi sebab dia tak label jadi salah. Alright, so jawapan dia ialah D. Okay, soalan yang seterusnya Okay, so diagram 1 shows an example of personal protective equipment. Jadi bila kamu tengok equipment ni, kamu kena tahu dia nak protect apa. Dia nak protect eye ataupun mata lah. Okay, so what is the function of this personal protective equipment? So make sure lah relate dengan equipment tersebut. So dia kata to prevent dust or splash of chemical from getting into eyes. Okay, betul. Sebab dia cerita pasal mata. Dan yang seterusnya to protect the respiratory organ from chemical. Ni dah salah. Ini sepatutnya nose. Kalau nose ni kita pakai mask lah, kan? So dia punya tools dia dah salah. C, to protect hand from injuries. Yang ni sepatutnya pakai apa? Ini sepatutnya pakai glove, kan? Yang ni mask. Okay, so yang C pun salah. D, to protect body and clothing against chemical spills such as acid. Okay, yang ni sepatutnya pakai baju yang sesuai lah.
Okay, apron ke, kalau kita dalam makmal biasanya pakai lab coat lah selalu pakai lab coat. Lab coat. Okay, so jawapan dia yang sesuai adalah A. Alright, next. Nombor 3. Okay, who is discovered electron in atomic model? Soalan ni dia tak akan tanya dalam structure, dia tak akan tanya dalam essay, selalunya dia akan keluar dekat soalan objektif lah. Jadi pelajar kena ingat balik lah macam manakah atomic model ni dibentuk. Dia macam mana? Mula-mula daripada spherical form dulu kan. Bentuk dia macam ni je. And then saintis kaji, dia akan mendapati bahawa dalam atom ni ada positif dan juga ada negatif partikel. Okay. Seterusnya saintis dia kaji balik dan dia dapati rupanya dekat tengah-tengah ni hanya ada proton dan dikelilingi oleh elektron. Okay. Nampak Dan yang seterusnya saintis mengkaji lagi, rupa-rupanya di dalam atom ini ada lebih daripada satu shell. Okay. Ada lebih daripada satu shell. Dan last sekali saintis mendapati bahawa di dalam nukleus rupa-rupanya ada ada dua subpartikel dekat dalam tu. Apa dia? Ada proton dan juga ada neutron. Okay, and then dikelilingi oleh elektron di dalam shell lah. So kat dalam ni ada positif dan juga neutron tu neutral lah. Okay. So siapa dia punya pencipta dia? Okay, nombor 1 yang ni adalah John Dalton. Kalau saya ingat Dat Runcha lah. Dat Runcha. Okay, DA tu siapa? Dalton. Dia ni yang mula-mula jumpa. And then seterusnya adalah Thomson Thomson ni. Dalton, TR ni siapa? Rutherford nombor 3. Okay, Rutherford. Okay, nombor 4. N ni siapa? Niels Bohr. Niels Bohr. Dan last kali CA itu adalah Chadwick. Chadwick. Okay. Jadi kata discover electron. Okay, yang mana yang kamu tengok dalam diagram ni, mula-mula ada elektron. Yang ini. Nampak tak? Ada negatif tu kan? Ada elektron. Dia lah saintis mula-mula yang jumpa elektron. Jadi siapa nama dia? Thomson. Nampak tak? So tak payah kamu nak hafal ayat satu word by word dalam buku, memang ada buat dalam bentuk ayat kan. Sebenarnya tak perlu. Yang penting kamu tahu dia punya bentuk atom tu berkembang macam mana, dan seterusnya macam mana nak ingat turutan nama dia. Kalau saya ingat daripada dulu lagi Dat Runcha ni. Okay. Okay. Boleh faham Itu je. Tak perlulah nak baca dia, macam kamu nak hafal sejarah kan. Okay. Nombor 4 Nombor 4. Okay. Which of the following could be the compound? Okay. Compound. Yang mana satukah yang boleh jadi compound di atas? Jadi bila kamu tengok dekat atas ni, clue dia ialah dia ada berapa atom dalam tu? Ada 4 atoms. Okay, ada 4 atoms. Jadi kalau water ada berapa atom? H2O ada 3 atoms. Ammonia, NH3, 4 atoms. Carbon dioxide, CO2, sama juga 3 atom. Hydrogen chloride, HCl, 2 atoms. Jadi yang mana yang bilangan dia sama, ada 4 atom? Ammonia. Boleh nampak Itu je. Okey, lagi yang seterusnya, the following shows the uses for gas X. Okey, so ni adalah grup ni lah noble gas ataupun grup 18 Grup 18. Jadi dalam grup 18 ni pelajar kena ingatlah dia punya apa ni? At least satu lah setiap grup 18 tu, gas noble gas tu kena ingat lah, so kurangnya satu. Okay, jadi kita buat recall sikit lah Kalau helium, dia bermula dengan helium. Apa function helium ni? Fill up apa? Fill up balloon gas ataupun air ship kan.
Kemudian yang tak dinyatakan dalam soalan, argon. Apa function argon? Argon to fill light bulb. Kenapa dia nak fill light bulb? To prevent apa? To prevent filament. Dalam bulb tu ada filament from burning from burning. Okey. Sebab tu kalau ada lampu dalam ni kamu nampak ada filament dalam tu. Okey. Filament ini lama-lama dia akan terbakar juga. Tapi dalam ni ada gas yang mana dia boleh reduce, dia boleh increasekan apa? Melting point filament tadi tu. So tak adalah dia cepat cair. Okay, and then krypton. Apa function krypton ni? Seperti yang di atas tu adalah function krypton. Okay, dia adalah photographic flash lamp flash lamp. Xenon apa xenon? Dia bulb juga, bulb in lighthouse. Dia untuk dia digunakan untuk lampu-lampu yang memerlukan cahaya yang amat terang. Itu kita gunakan xenon lah, kita tak guna argon. Okey, radon apa? Radon. Okey, dan digunakan untuk cancer treatment. Okey, ataupun apa? Detect apa? Detect pipe leakage. Okey. Neon ni paling famous lah, dia adalah advertisement board. Okey, kalau kamu pergi kedai, kalau dekat board tu ada lampu terang kan, warna dia macam bukan striking, warna dia macam apa? Glow sikit kan. Yang tu kita gunakan neon. Okey. So jawapan yang paling tepat adalah krypton lah. Okey. Dan kalau kamu pernah tengok lah, kamu pernah tengok pertandingan lah, ada dancing. Dancing ni dia menari dalam gelap, tapi baju dia ada lampu. Kan, bentuk tengkorak lah, bentuk apa kan. Neon gas digunakan dalam lampu yang macam tu. Okey. Lagi yang seterusnya, soalan 6. Okey, diagram 3 shows the formation of bond to form hydroxonium ion. Okey, jadi kalau kita tengok dekat sini, hydroxonium ion Okey, so kalau kita tengok dekat sini, hydrogen ion. Apa maksud hydrogen ion? H plus ni dia hidrogen ni kita tahu dia hanya ada apa? Dia hanya ada satu elektron. Okey, dia hanya ada satu elektron. Tapi dia jadi H plus bermaksud dia dah tak ada elektron. Boleh faham? So bila dia tak ada elektron, dia nak combine dengan water. Jadi ini adalah covalent bond. Covalent bond dia kena share apa? Covalent kan? Covalent bond dia kena sharing elektron. Okay? Kena sharing. Tapi macam mana dia nak sharing dia elektron? So apa yang berlaku di sini ialah kita tengok oksigen dia memberikan kedua-dua elektron dia untuk dikongsikan dengan hidrogen. Sebab tu kalau kamu tengok dengan hidrogen yang asal, satu pangkah satu bulat, maksudnya satu oksigen punya, satu hidrogen punya. Atas pun sama. Tapi yang belah kanan ni nampak tak, dua-dua yang bulat tu kan, maksudnya dua-dua elektron adalah datang daripada oksigen. So ini adalah dative bond. Dative bond Apa maksud dative bond? Dative bond ni adalah sharing elektron. Sharing elektron tapi pair of electron come from one atom. Okey. Sepatutnya kena dua-dua bagi elektron, tapi ini elektron ni datang daripada satu atom sahaja, bukan kedua-duanya So jawapan dia B lah. Yang C tu salah, tak ada kena C, hydrogen bond bukan, ionic pun bukan. Okey. Alright. So Q. Boleh ke boleh ke kalau lagi satu hidrogen datang? Ada 4, boleh ke? Okey, boleh. So kalau ada satu lagi ni, kalau datang dia akan jadi OH4 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, kalau ada satu lagi hydrogen ion
Okey, kalau ada Okey. okey, boleh. Okey. Alright. So yang ni H3 apa? OH3 plus lah. Okey. Alright. So yang seterusnya okay, boleh. So nombor 7, which of the following ion shows alkaline properties? Okay, alkaline properties. Jadi yang memberi alkaline properties ni kamu kena ingat adalah hydroxide ion. Okay, so kalau kamu tengok oxide ion ini dia adalah anode. Anode pula. Ini adalah kita apa anion anion. Ini adalah neutral. Okay, hydrogen ion acid. Dia yang memberikan sifat acid. Ammonia ion. Okay, ammonia ion ini pun sama, dia adalah neutral. Okay. Ion hidroksida. Okay, ini adalah alkali. Okay. Yang ini tadi ini adalah cation. Cation. Dia akan bila dia gabung dengan anion dia akan membentuk salt lah ataupun garam. Okay. Tapi kalau hidroksida ion dia adalah ciri-ciri alkali, hidrogen ion dia adalah ciri-ciri kepada asid. Alright. So ni jawapan dia adalah D. Okay, so nombor 8. Which of the following process has the highest rate of reaction? Jadi photosynthesis slow, fermentation slow, kan? Combustion fast, rusting pun sama, proses dia lambat, slow. So dalam ni jawapan ni ialah C. Okay, ni tak ada penerangan apa lah, ini logik je. Okay, so nombor 9. Okay, which glass correctly match of its users? Okay, so ni adalah gelas-gelas yang famous yang selalu ditanya. Contohnya fused silica glass. Okay, apa yang kamu kena tahu tentang fused silica glass ni? Dia punya melting point dia tinggi. Okay, and then dia juga adalah the chemical resistant. Okay, selalunya digunakan untuk kantar lah. Okay, yang seterusnya soda lime glass pun famous juga, selalu tanya. Dia adalah laboratory glassware. Okay, dia punya melting point dia tidak berapa tinggi sangat. And then dia akan crack dia akan crack with sudden temperature change. Okay. Bukan semua laboratory glassware itu tahan dengan temperature, bukan semua. Sebab tu dia ada gelas dia, kalau nak untuk pembakaran kita gunakan combustion tube. Dia bukan sewenang-wenangnya guna test tube. Okay. And then yang seterusnya apa ni? Lead crystal glass. Lead crystal glass ni okay, dia sebenarnya yang ni barang perhiasan lah. Okay, ini dia punya melting point dia pun tak berapa tinggi. Okay, tinggi jugalah sebenarnya, tapi nak compare dengan yang lain dia tak berapa tinggi lah. Okay, selalunya kat sini adalah macam kristal, prisma. Okay, apa lagi? Dia boleh ni lah. Dan lead crystal glass ni dia boleh apa ni? Dia boleh reflect light tadi. Kan kalau cahaya masuk yang dia pecah jadi apa? Macam pelangi tu kan. Itu biasanya lead crystal glass lah. And then borosilicate glass. Okay, yang famous inilah dua benda ni. Tiga ni. Okay. So borosilicate glass, okay, melting point dia tinggi. Okay, dan dia does not easily crack. Okay. With sudden temperature change. Okay. Temperature change. Nampak? Saya buat nota sikit lagi. So kena ingat lah tu. Alright, so jawapannya apa tadi? Which glass correctly match of its use? Okay, so yang ni jawapannya adalah A. Okay. So yang lain ni semuanya salah. Salah. Okay. Okay. So nombor 10. Diagram shows one use of alloy. Okay, ni alloy
Kita masuk di bawah tajuk alloy. Okey, ni aeroplane So aeroplane dapat dia tanya M ni siapa? M ini ciri-ciri dia mestilah strong. Okey. Yang kedua dia mestilah hard, keras. Dan satu lagi dia ringan. Okey. So siapa dia M? M ialah duralumin M ialah duralumin. So siapa dia duralumin? Duralumin ni dia ada aluminium. Okey. Banyak aluminium Okay, and then copper 3% only, and then mangan 1% only. Tak perlulah kamu nak hafal yang tu, just kena ingat kebanyakannya adalah aluminium lah. Okay, dan selalunya dia buat untuk body aeroplane ataupun body kereta api lah. Okay, bronze antara yang famous lah Yang ni dia punya major percentage dia adalah copper lah. Okay, copper ni dalam berapa saya catat ni? Okay, dalam 88% copper dia copper dengan tin. Okay. Okay, so yang ini dia selalunya untuk attractive appearance. So bila dia ada attractive appearance, selalunya dia digunakan untuk pingat, medal dan sebagainya lah. Okay. So brass. Okay, brass ni sama juga, copper dia 75%, kebanyakannya copper, dan dia juga adalah gabung dengan zinc. Okay, so yang ini dia harder than copper lah sebab dia alloy. Okay, tapi dia easy malleable. Okay, easy malleable. Okay, yang ini selalunya digunakan untuk alat muzik. Okay, ataupun kita guna buat kunci. Okay, brass. Okay, last kali stainless steel. Okay, stainless steel ini banyaklah dia punya content dia. Ada iron, ada chromium, ada nickel. Okay, selalunya dia digunakan Okay, selalunya dia digunakan untuk apa? Okay, yang ni selalunya untuk macam garfu, sudu, okay, barang-barang dapur lah, sinki, okay, okay. So jawapan dia adalah C lah. Alright, so yang seterusnya nombor 11. Okay, iron 3 ions can be reduced to iron 2 ions by substance X. Jadi dekat sini dikata can be reduced, bermaksud X ini adalah reducing agent. Dia adalah reducing agent. Bila dia reducing agent, bermaksud dia undergoes oxidation. Okay, oxidation. Jadi kat dalam ni, siapakah yang mengalami oxidation? Okay, jadi kita kena buatlah dia punya chemical equation. Okay, ataupun ataupun kalau dalam di bawah tajuk oxidation dan juga reduction, pelajar wajib kena hafal siapa the oxidizing agent, siapa the reducing agent. Okay, so yang ni sebenarnya adalah oxidizing agent. Bromine oxidizing agent. Yang ini adalah oxidizing agent. Ini oxidizing agent. Okay. Yang ini nanti manganat MnO4 minus, dia akan jadi mangan 2 plus ion. Okay. Yang ini potassium dichromate Cr2O7 minus, dia akan jadi chromium 3 plus. Okay. Kalau tak silap saya lah 3 plus ke 2 plus? 3 plus rasanya chromium. Okay, and then bromine. Okay, bromine water. Bromine dia tambah 2 elektron, dia akan jadi Br ion. Okay, so bila saya kata oxidizing agent, bermaksud semua ini dia terima elektron kecuali zinc. Zinc dia jadi ion tambah 2 elektron. So bila dia hasilkan elektron, bermaksud dia adalah oxidation. Oxidation
Oxidation. Tuan maksud dia adalah reducing agent. Itulah sebenarnya. Okay, so jawapan dia adalah A. Okay, yang bawah tu semua oxidizing agent sebab alami reduction. Yang ni semua reduction. Okay. Sebenarnya kamu pelajar kena ingat dia punya ionic equation untuk dichromate dan juga mangan ni. Cuma saya tak adalah tulis kat sini kan. Nanti dia jadi lama pula. Okay. Alright. So yang ni adalah reduction dan zinc adalah oxidation. Jadi dia adalah reducing agent. Okay. Alright. Okay, kita listkan sikit lagi saya tambah. Siapakah dia oxidizing agent? Seperti yang saya nyatakan tadilah, dia adalah bromin, klorin, iodin. Kemudian dia adalah potassium manganate and then potassium dichromate. Okey, kemudian dia adalah Fe3+ tambah elektron jadi Fe2+. Okey. Oxidizing agent reduction. Okey, so adalah Fe3+. Okey. So oxidizing agent, tolong ingat. Okey. Dan ada satu lagi adalah reducing agent. Reducing agent. Siapa reducing agent? Dia terbalik. Dia jadi ion pula Ion, chloride ion, iodide ion. And then biasanya metal, zinc, aluminium, magnesium selalunya digunakan sebagai reducing agent. Okey, sebab dia adalah more electropositive metal And then yang seterusnya selalunya dia adalah Fe2+ lah. Ada lagi tak? Okey, yang ni yang pelajar kena ingat. Paling kurang kena ingat yang ni. Okey. Siapa oxidizing agent, siapa reducing agent. Okey. So selesai yang tu Okay, and then soalan nombor 12. Which substance is used to differentiate between hexane and hexene? Okey, ini di bawah tajuk hydrocarbon. Ini adalah alkane. Ini adalah alkene. Ini adalah alkene. Okey. So macam mana nak bezakan antara alkene dengan alkene? Okay, alkene adalah saturated. Okey, saturated hydrocarbon. Yang ini adalah unsaturated hydrocarbon. Okey, bermaksud alkene ini dia tak boleh bertindak balas dengan banyak chemical. Sebab dia dah penuh dah. Contohnya ethane kan. Okey, setiap karbon tu dah penuh dah 4 bonding, 4 covalence bond tapi kalau hidrokarbon ni dia boleh jadi macam ni. Dia ada lagi ruang kosong. Okey, nampak ni? Ini tak ada ni. So dia boleh terima lagi elemen-elemen yang lain. Okey, bermaksud alkene dia bertindak balas, dia bertindak balas dengan bahan tersebut, dia akan ada tindak balas. Alkene tidak ada. Okey, so apakah bahan yang digunakan untuk membezakan antara alkene dan juga alkene? Yang pertama kita gunakan bromine water. Okey, ini saya fokus kepada alkene So bromine water dia akan tukar daripada color brown kepada colorless. Kenapa colorless? Sebab dia dah jadi alkene. Okay, dah jadi alkene. Dia dah penuh dah. Okay. Tadi dia ada ruang kosong kan, sekarang dia dah jadi alkene. Okay. Nombor 2 kita boleh menggunakan potassium manganate. So apa yang berlaku adalah purple color akan jadi colorless pula. Okay. Sebab apa, tadi ada dua ruang kosong, dia dah jadi bahan lain. Okay, purple tu potassium manganate. Sekarang potassium manganate tu dah boleh nak balas dengan alkene, dia akan jadi colorless, dah jadi bahan lain. Okay, nombor 3 potassium dichromate Cr2O7, di mana color yellow akan jadi colorless juga.
Kenapa jadi colourless cikgu? Sebab potassium dichromate bila bertindak balas dengan alkin, dia dah hasilkan produk lain dan produk itu warna dia colourless. Jadi saya tak adalah nak tunjuk dia punya tindak balas kimia ke apa, cukup saya bagi tahu dia dah jadi bahan lain dan bahan itu warna dia colourless. Okey. Manakala kalau alkin bertindak balas dengan ketiga-tiga bahan ini, okey, dia tak bertindak balas. Bermaksud setiap warna tu tidak berubah. Okey. Alkin bertindak balas dengan bromin, brown color does not change. Alkin bertindak balas dengan potassium manganate, purple color does not change. Kalau bertindak balas dengan potassium dichromate, purple color does not change, tak berubah. So dalam ini yang ada relate adalah bromin. Okay, air kapur nak test apa kelas? Nak test gas karbon dioxide. Phenolphthalein nak test the exist of hydroxide ion, dia akan jadi color pink. Okay. Phosphoric acid tak adalah, yang ni nak react dengan alkali lah, itu je lah. So kalau boleh kita nak balas dengan acid, maksudnya dia adalah alkali lah. Alkali ataupun dia adalah metal ataupun dia adalah metal carbonate. Yang boleh bertindak balas dengan acid. Alkali, metal, metal carbonate. Okay. Dan yang seterusnya, nombor 13, which of the following particle absorb heat energy when dissolved in water? When dissolved in water. Okay, so yang ini mengelirukan sikit lah. Yang ni tak ada apa, tak ada petua sangat lah. Cuma dalam jawapan ini yang paling tepat adalah amonia lah. Okay, amonia. Yang ni kamu kena tengok reference book lah. Yang ni saya tak ada petua lah cara nak ni. Yang ni kamu kena hafal lah, ada tindak balas yang endothermic, ada tindak balas yang exothermic. Okey, so kamu kena pelajar kena tahu apakah selalunya apakah tindak balas yang exothermic. Jangan usik. Siapa tu? Aisyah tak usik sayang. Okey. Ya. Okey, selalunya siapa yang exothermic? Exothermic selalunya siapa? Exothermic ni selalunya adalah mana-mana combustion. Mana-mana tindak balas yang combustion, yang terbakar, semua adalah exothermic lah. Okey. And then apa lagi? Okey, combustion ni selalunya yang boleh bertindak balas dengan oksigen. Asalkan kamu nampak tindak balas tu ditambah oksigen, dia adalah exothermic combustion. Okey. And then selalunya dia adalah rusting, pengaratan. Okey, and then apa lagi? Okey, selalunya dia adalah acid ataupun alkali. Apabila dicampur dengan water, dia juga adalah exothermic. Okey. Memanglah kamu tak rasa panas, tapi sebenarnya dia exothermic, dah dia juga riliskan ni lah. Okey, and then satu lagi adalah metal campur dengan acid, adalah exothermic lah. Okey. Siapa yang selalunya endothermic? Okey, siapa yang selalunya endothermic? Dia selalunya adalah okey, selalunya adalah fotosintesis. Fotosintesis. And then kalau kamu ingat decomposition of carbonate salt and nitrate salt on heat. Okey. Kita ada belajar kan, kalau carbonate salt kalau dipanaskan jadi apa, nitrate salt kalau dipanaskan jadi apa. Okey, saya bagi contohnya zinc oxide. Okey. Contohnya zinc carbonate apabila dipanaskan dia akan hasilkan zinc oxide campur karbon dioksida. So pelajar jangan keliru ini dipanaskan. Okey, dipanaskan. Dia bukannya combustion dia adalah heating. So sebenarnya ini adalah endothermic dia sebenarnya adalah endothermic. Okey, cukuplah kat situ alright. So yang seterusnya soalan nombor 14. Okey, ini dah masuk di bawah tajuk rubber. Dan dia cerita pasal unvulcanized kan. Jadi biasanya dalam buku, kalau kamu tengok buku teks atau reference book, dia akan versus dua benda ni.
Pelajar kena ingat lah vulcanized rubber versus unvulcanized rubber. Okay, apakah ciri-ciri dia? Jadi kat sini cikgu buat satu kesimpulan. Okay, unvulcanized rubber ni dia punya strength. Okay, dia punya strength dia kurang. Dia bukannya tak kuat. Strength dia dia weaker than vulcanized rubber. And then ketahanan dia pun sama, durability kurang. Okay, and then hardness. Dia soft dia bukannya hard. Okay, jadi sama juga kurang. And then melting point dia pun kurang. Okay, dia akan jadi stickiness dia akan jadi melekit apabila dipanaskan terdedah kepada haba. Okay. Dan apa lagi? Dia easy to oxidize. Easy to oxidize. Okay, elasticity dia kurang. Kat sini pelajar jangan salah faham. Rubber ni, vulcanized rubber dengan unvulcanized rubber, dua-dua elastik. Cuma unvulcanized rubber nak banding dengan vulcanized rubber, dia less elastic. Cikgu, saya ada getah, saya tarik, elok je elastik. Okay, contoh unvulcanized kan pelajar kena ingat dia biasanya rubber band yang nak ikat nasi lemak tu kan. Glove. Okay, apa lagi Glove, rubber band lah yang saya ingat. Yang lain saya tak ingat. Okay. Dia yang kamu boleh stretch kan. Apa lagi? Balloon kan. Balloon. Cikgu, balloon ni lepas saya tiup dia balik semula ke bentuk asal dia. Betul, dia elastik. Cuma nak bandingkan dengan unvulcanized rubber, dia less elastic. Okay. So dalam ni jawapan ni apa Okay, jawapan ni adalah D lah. Okay. Not the property of rubber band. Resistant to oxidation, bukan. Okay. So elastic, yes dia elastic, tapi dia less elastic than unvulcanized. Dia waterproof, electrical insulator, betul, sebab dia adalah covalent covalent compound, bukannya ionic. Cuma not kan. Okay, betul lah. Yang ni not. Okay, resistant to oxidation, bukan Dia easy to oxidize. Okay. Okay, next. Which of the following food additive is added to thick? Asal gini dia masih sini 5 minit lagi, 5 minit. Okay. Okay, which of the following food additive is added to thicken jam? Okay, kelas. Ini pun sama, pelajar kena ingat. Okay, so saya buat nota sikit dekat sini je saja Okay, pektin ini apa? Pektin ni adalah sejenis thickening agent. Thickening agent. Dia gunakan untuk buat jam. Aspartam ni apa? Aspartam ni adalah flavoring. Okay, flavoring. Okay, so selalunya digunakan untuk sweeten. Sweeten food. Sodium nitrite ataupun sodium nitrate. Okay, ni adalah preservative. Dia adalah pengawet preservative. Selalunya digunakan dalam sausage, burger. Okay. Okay, monoglyceride. Okay, monoglyceride ni adalah stabilizer. Okay, stabilizer. Okay, dia adalah untuk emulsion emulsion between water and oil. Selalunya kita nak buat apa ni? Nak buat kek, nak buat ice cream. Sebab macam mana kita nak campurkan water dengan oil? Kita tak boleh bercampur, betul tak? Jadi kena ada stabilizer. Kalau tak nanti dia jadi macam bertumpuk-tumpuk, tak cantik lah. Okay. Itulah So yang ni jawapan dia yang mana? Jawapan dia adalah A. Okay. Thicken jam. Nampak tu? Saya buat nota terus kat situ. Okay. Yang seterusnya, substance R exists as liquid at 100 degrees Celsius. Which of the following is the boiling point and melting point of substance R? Okay, soalan ini senang sangat. Okay, clue dia adalah apa? Pelajar kena buatlah satu timeline. So sini saya petik terlah, ini jawapan dia adalah B.
Macam mana nak tahu? Yang pertama sekali kena buatlah melting point dulu and then boiling point. Di sebelah melting point adalah solid, liquid dan sebelah kanan sekali adalah gas. Boleh nampak sabar sekejap. Okey, so dia kata liquid. Siapakah yang liquid dekat tengah-tengah? Okey. So kalau kita tengok dekat sini, yang B tu yang ini 76 degree Celsius, ini 128 degree Celsius. Dekat 100 dia dekat liquid. Nampak tak? So ini jawapan dia paling tepat adalah B lah. Okay, yang lain tu pun sama. Kamu buat dia punya timeline dan kamu akan dapati dia tidak berada di tengah-tengah. Okay. Alright. Contohnya macam ni kan. Ini selang masa dia, selang temperature dia tu lebih daripada 100. Kita boleh nampak dah. Ini pun sama kan. Lebih daripada 100. Yang ini bawah 100. Jadi dah tak sesuai. Salah dah. Okay. Okay, so 17. Okay, 17 ni kena faham betul-betul apa maksud dia 17 ni, which of the following has same number of atom as 0.5 mole of argon. Pelajar perlu ingat argon ialah atom. Dia bagi 0.5 tapi dalam jawapan dalam jawapan semua 0.1. Jadi apa yang pelajar perlu buat adalah buat ratio dulu. 0.1 ratio dengan 0.5. Okey, bermaksud ini 5 atom, yang ini adalah 1 atom. Nampak Bermaksud di sini ialah ni ratio dia. So ini argon, bermaksud yang kat dalam ini mesti kena ada 5 atom. Baru sama dengan 0.5 argon. Boleh faham So siapa dia? Kita tengok dekat sini. Ini ada 5 atom. Kan 4, 5. Yang ni ada berapa atom? 4, 5, 6. Ini ada 6 atom. Okey, yang ini ada 4 atom. Yang C ni 3, 4. Dapat oksigen 3, sulfur 1, 4 Karbon dioksida ada 3 atom. Okey, jadi jawapannya yang paling tepat yang mana kelas? Yang ada 5 atom. Yang paling tepat ialah A. Okey, tu maksud dia. Okey. Boleh faham Okey. Hopefully faham lah. Boleh dapat tak? Okey. Alright. So yang seterusnya. Okay, the reaction of fluorine with other element is more vigorous compared to iodine. Jadi soalan ni tanya kenapa? Tolong explain kenapa fluorine lagi reaktif daripada iodine. Okay, ni adalah group 17. Group 17 dan group 17 ni kita ada fluorine, bromine, iodine, S13. Okay, semakin ke atas semakin reaktif. Okey, semakin ke bawah kurang reaktif. Okey, kenapa dia kurang reaktif? Okey, sebab apa Kita tengok dekat sini. Yang ni saiz dia kecil. Okey, semakin ke bawah saiz dia makin besar. Dan kita tahu bahawa group 17 ni dia kena gain elektron. Dia kena gain elektron to achieve stable octet electron arrangement. Okay, electron arrangement. Okay, so dalam ni siapa yang lagi mudah nak attract elektron? Of course lah yang paling hampir dengan nukleus. Okay, mestilah yang lagi hampir. Katalah ada elektron. Okay, dua-dua ni lawan kan? Okay, dia akan lagi tertarik dekat yang lebih kecil. Sebab pun yang lebih kecil ini paling hampir dengan nukleon. Dalam nukleon ada apa? Dalam nukleon ada positif. Okay. Elektron charge dia negatif. Jadi siapa yang lagi mudah nak tarik? Mestilah yang paling dekat dengan nukleus. Boleh faham tak? So lagi jauh daripada nukleus lagi susah dia nak tarik. So semakin kecil semakin reaktif. Okay. So dalam ini jawapan dia yang paling tepat ialah D. Okay. Nuclear attraction towards electron, fluorine stronger than iodine. So yang lain ini semua kurang tepat. Okay.
Okay, next. Which of the following pairs of physical properties of lead to bromide is true? Okay, lead to bromide. Okay, lead to bromide ini. Ya, sekejap. Sabar. Okay, so lead to bromide PbBr2 ini adalah insoluble salt. Okay, so Br ni dia macam klorin juga, dia pah bromide. Siapa dia? Pb, aluminium dan juga Hg, bromide. Okay, ini semua insoluble lah. Jadi bila dia kata soluble, salah, insoluble betul. Antara C dengan D mana yang paling tepat? Okay, ini adalah ionic compound. Kan? Ionic compound dalam molten state. Maksudnya walaupun dia insoluble, tapi bila dipanaskan dia akan cair. Okay, so dalam bentuk molten dia boleh conduct electricity. Jadi yang C salah. So jawapan dia adalah D. Okay, soalan terakhir untuk kita malam ini. Okay, tengok soalan 20. Okay, table 1 shows information about 2 different acid. Okay, ada 2 jenis asid. Yang pertama pH tinggi dan yang kedua pH rendah. Okay. Okay, so antara asid X dengan Y, ini adalah strong lah. Strong acid. Ini adalah yang belah kiri adalah weak acid. Okay. Okay. Strong, dah lah strong. Lepas tu diprotic pula. Diprotic ni maksudnya dia hasilkan 2 mol hydrogen ion. Yang ini dihasilkan 1 mol hydrogen ion. Okay. Okay, so dia tanya apa? Which of the following statement is true about acid X and acid Y? Okay, X and acid Y. Manakah yang betul? Okay. So dia kata acid X higher concentration of hydrogen ion than acid Y. Salah lah. Sebab acid acid X tu adalah monoprotic. Jadi hydrogen ion dia kurang. Okay. Dan yang seterusnya B tu acid X ionized partially in water while Y ionized completely in water. Okay, X ionized partially in water. Okay. Okay. Boleh jadi juga ni. Betul. Okay, and then C. Soalan dia C je ke? Oh, C okay. C, acid X react with metal carbonate while acid Y does not react with metal carbonate. So yang C ni salah sebab semua metal carbonate react dengan acid. Tak kisahlah acid itu strong ataupun weak acid. Jadi jawapan dia ialah B. Okay. Cukuplah 20 soalan untuk malam ni. Dah ke 10 minit. Okay, kelas so malam ni ada berapa orang dah? Ada 16 orang. Okay. Ada 16 orang, okay. So 16 orang pelajar tu, okay, tolong submit kamu punya ni Google Form ni. Sebenarnya saya nak jadikan ni attendance kamu, tapi bila saya tengok ni 6 orang je yang hantar ni. Jadi tak tahulah kamu boleh buat ke tak boleh buat ni. Sebenarnya saya tak kisah salah ke tak salah, yang penting saya nak tahu kamu buat soalan tersebut. Okay, jadi 6 orang sahaja yang jawab. Okay, right so next time tolong beri full commitment lah, tolong jawab. Tak sempat pun tak apa, jawablah mana yang done. Okay. Ataupun mungkin tak sempat lah kot untuk kamu nak jawab dalam masa 1 jam kan. Payah juga soalan ni. Okay. Alright. So cukup sampai situ saja malam ini. Okay. Ada apa-apa nak tanya tak sebelum kita sudahi kelas kita? Senyap je. Okay. Baik. So kalau nak habiskan 40 soalan, dia akan jadi 2 jam lah. Okay. So untuk makluman untuk esok untuk esok kita akan esok pagi pelajar